Filem ini dibuka di London pada tahun 1890 sebagai kuda troli berlalu pada tengah malam dengan dari John Watson dan Inspektor Lestrade di dalam. Detektif hebat Sherlock Holmes mengikut berjalan kaki. Dia dalam keadaan tergesa-gesa sambil dia melesat di antara tiang, naik dan turun tangga, dan di sekeliling bangunan dengan mudah, dan akhirnya memasuki bangunan yang tidak jelas. Sebaik sahaja di dalam, Holmes mula berlari ke bawah tangga lingkaran, tetapi berhenti seketika apabila dia perasan seorang antek melambai tanglung dan berjaga-jaga. Dia menganalisis keadaan, kemudian mengeluarkan antek itu. Dia terus berlari menuruni tangga, sehingga dia sampai ke ruang bawah tanah, tempat ritual sihir hitam sedang berlangsung. Holmes bersembunyi di belakang lajur untuk menilai keadaan sekali lagi. Di tengah-tengah bilik, dia memerhati seorang wanita muda dalam pakaian putih, diikat pada meja, manakala sesosok hood bertudung berdiri di atasnya, berzikir dalam bahasa Latin. Di sana terdapat beberapa figura bertudung dan kaki tangan di sekeliling bilik itu. Holmes mula mengira bagaimana untuk membawa mereka keluar, tetapi terganggu apabila seorang pengawal muncul dari belakangnya. Dia bergaduh dengan pengawal, kemudian Watson muncul, dan mencekik lelaki itu sehingga dia tidak sedarkan diri. Watson dan Holmes berlumba turun ke bawah dan menyerang antek, mengalahkan kebanyakan mereka, sementara figura bertudung meneruskan ritual. Kembali di meja, gadis itu mencapai keris, dan memutuskan untuk menikam dirinya sendiri. Selepas mengalahkan pengikut, Holmes tergesa-gesa menghampiri dan menghalangnya dalam masa. Sosok bertudung itu berhenti untuk menyambut Holmes dengan nama, dan membuka topeng sebagai Lord Henry Blackwood. Semasa dia mengejek Holmes, Watson berlari, tetapi dihalang oleh Holmes. Ia dinyatakan, Tuan Blackwood memegang sejenis pisau kaca stiletto nipis, yang mungkin menusuk Watson melalui hidung, jika dia telah mendekat. Holmes mengarahkan Watson untuk menjaga gadis itu, manakala Lestrade dan anak buahnya menyerbu masuk, tepat pada masanya. Ketika Blackwood dan pengikutnya ditangkap, Lestrade menegur Holmes kerana tidak menunggu pesanannya. Holmes mengatakan bahawa gadis itu ibu bapa mengupahnya, jadi dia tidak melaporkan kepada Lestrade. Sebelum Lestrade boleh membalas, jurugambar akhbar, yang ingin mengambil gambar mereka, mengganggunya. Holmes mengangkat tangan, dan menghalangnya daripada menangkap mukanya. Oleh itu, semua kredit diberikan kepada Lestrade. 3 bulan kemudian, di 221B Baker Street, Watson sedang merawat seorang pesakit warga emas. Sambil dia berpakaian, pesakit bertanya tentang rancangan Watson untuk memindahkan amalan perubatannya ke ibu pejabat baharu. Watson mengesahkan bahawa dia sedang berpindah. Pesakit mengucapkan tahniah atas perkahwinannya, sebelum dengan gugup bertanya sama ada Holmes turut bergerak. Watson berkata tidak, tetapi segera terganggu oleh beberapa das tembakan, yang menyebabkan kedua-dua lelaki menunduk untuk berlindung. Pesakit melompat, tetapi Watson menenangkannya, dengan berbohong bahawa Holmes mungkin menggantung gambar dengan paku dan tukul. Watson keluar untuk memeriksa kekecohan, dan ditemui oleh Puan Hudson. Dia memberitahunya bahawa Holmes berada dalam mood, dan dia berharap dia dapat menenangkannya. Pesakit warga emas keluar, dan hendak bercakap, apabila terdengar bunyi tembakan lagi. Watson memberitahu Puan Hudson untuk memberi pesakit secawan teh, dan dia akan pergi berjumpa Holmes sendiri. Dia juga meminta Puan Hudson membawa makanan untuk menceriakan Holmes. Watson mengelilingi bilik gelapnya, sambil membuka bidai. Dia mula menyelongkar Mel Holmes, dan menawarkannya kes prospektif untuk dipertimbangkan. Holmes menyelesaikan semuanya tanpa berfikir panjang. Watson juga menunjukkan bahawa Holmes berada di dalam akhbar sekali lagi, kerana Lord Blackwood akan digantung, dan Watson akan menjadi doktor yang merawat, kerana dia menganggapnya sebagai cara yang baik untuk mengakhiri pengembaraan terakhirnya bersama Holmes. Nampaknya tiada apa yang menggembirakan Holmes, jadi Watson membuang surat itu, dan memberitahu Holmes bahawa dia perlu keluar dari rumah. Dia memberitahu Holmes bahawa dia akan pergi untuk menyertai dia dan bakal tunangnya untuk makan malam di sebuah hotel di London. Holmes dengan enggan bersetuju. Di restoran mewah, Holmes memeriksa jam tangannya beberapa kali, sebelum Watson dan Mary Morstan muncul. Semasa mereka bercakap, kuasa deduktif Holmes muncul. Mary meluahkan syak wasangka terhadap kemahiran pemotongan Holmes.
Dia menunjukkan beberapa butiran asas tentang Watson, hanya dari tongkatnya, menunjukkan bahawa dia adalah seorang veteran tentera yang dihias dalam Perang Afghanistan. Mary meminta Holmes menganalisisnya, berhubung bantahan Watson. Dia menunjukkan bahawa dia seorang pengasuh, dan pernah bertunang sekali sebelum ini, tetapi berkemungkinan memutuskan pertunangan, kerana tunang tidak cukup kaya untuknya. Pada ketika ini, Mary mula menjadi semakin tidak selesa dengan komen Holmes, tetapi Holmes tidak menyedari ketidakselesaannya, atau amaran Watson. Dia terus membebel, dia juga menambah bahawa dia mungkin cuba melakukan yang lebih baik kali ini. Mary sangat tersinggung dengan komennya, dan melemparkan segelas wain ke mukanya. Dia kemudian memberitahunya, malam itu, apa yang dia katakan adalah benar, tetapi tunang pertamanya meninggal dunia. Dia kemudian mendapat untuk pergi, benar-benar kecewa dengan kekasaran Holmes, dan diikuti oleh Watson. Holmes kekal di meja, dan makan malam sendirian. Di Scotland Yard, pengawal penjara sedang mencuba untuk menangani kemungkinan rusuhan. Di hadapan sel Blackwood, seorang pengawal mengalami sawan, dan tiada siapa yang mahu berada di sekelilingnya, kerana takut terhadap ilmu hitamnya. Salah seorang pengawal yang lebih berani bertanya kepadanya apa yang dia mahu, dan dia berkata bahawa dia ingin bercakap dengan Holmes sebagai permintaan terakhirnya. Sementara itu, Watson menaiki tangga di kedai punchbowl. Dia masuk ke dalam sebuah bilik, di mana dia mendapati Holmes di bawah pengaruh kokain, memetik biola. Holmes menyambutnya, dan memberi isyarat kepada sebotol lalat yang telah dia terperangkap. Dia memberitahu Watson, bahawa apabila dia memainkan nada tertentu, lalat akan terbang mengikut arah lawan jam. Watson memberitahu Holmes untuk bangun, dan bersikap sopan, seperti yang diminta oleh Lord Blackwood untuk berjumpa dengannya. Watson membawa Holmes ke penjara. Semasa menaiki gerabak, Holmes cuba melibatkan diri Watson dalam perbualan, tetapi Watson menolaknya. Akhirnya, Watson menumbuk hidung Holmes, dan memberitahu Sherlock bahawa dia sudah mengetahui tentang tunang Mary sebelum ini. Mereka bertengkar seketika, dan akhirnya tiba di penjara. Kebanyakan pengawal takut terlalu dekat dengan Lord Blackwood, jadi Holmes memberitahu mereka bahawa dia boleh mencari jalan sendiri. Blackwood menyambutnya, dan memberitahu Holmes bahawa dia belum selesai membunuh lagi. Dia memberi amaran kepada Holmes bahawa akan ada 3 kematian yang akan berlaku menjadi tidak dapat dicegah. Holmes pergi tanpa terlalu memikirkan amarannya. Blackwood ditemui bersalah membunuh, digantung, dan disahkan mati oleh Watson. Bagaimanapun, polis mendapat tahu bahawa Lord Blackwood entah bagaimana telah kembali dari kubur, dan dibebaskan sekali lagi. Bekas musuh Sherlock, dan objek tarikannya, Irene Adler, menugaskan Sherlock mencari lelaki bernama Riordan, bagi pihak majikan rahsianya, yang menakut-nakutkan Irene yang biasanya tidak terpengaruh. Sherlock menemui mayat Riordan di dalam keranda Blackwood, dan mengumpulkan intel daripada petunjuk yang dia dan Watson temui di kediaman Riordan. Rahsia mistik masyarakat, Temple of the Four Orders, mengupah Sherlock untuk menangkap Blackwood, yang mereka takuti rancangan jahat penguasaan dunia. Sherlock mengikuti satu siri petunjuk dan menggunakan kuasanya yang luar biasa potongan, untuk memikirkan rancangan Blackwood. Dia bekerjasama dengan Watson dan Adler untuk mengalahkan kayu hitam. Selepas Sherlock dan Irene melumpuhkan mesin gas, itu akan membunuh beberapa orang ahli parlimen. Irene melarikan diri dengan silinder sianida, manakala Sherlock mengejarnya. Blackwood, Sherlock dan Irene berakhir di Tower Bridge yang tidak lengkap, dan pergaduhan terputus keluar. Blackwood tersangkut pada tali, dan berjuntai dari jambatan, manakala Sherlock membongkar sihirnya, mengejar potongannya. Ternyata, Lord Blackwood itu telah menggunakan sains dan teater, untuk membuat dunia percaya dia seorang ahli silap mata yang berkuasa. Sherlock menjelaskan bahawa bapa Blackwood telah dibunuh oleh bahan kimia beracun, yang hanya menjadi diaktifkan, apabila air bercampur dengan serbuk mandi dan kuprum. Tiada kesan kompaun maut, kerana polis telah mengalirkan air semasa Sherlock tiba di tempat kejadian. Kematian Duta AS akibat kebakaran, juga ternyata sebagai helah sains, gabungan yang sangat tinggi bahan kimia mudah terbakar pada pakaiannya, dan percikan api dari pistolnya, apabila dia cuba melakukannya menembak Blackwood, menyebabkan dia meletus dalam api.
Sherlock juga mendedahkan bahawa mereka yang berada di pihak Blackwood tanpa disedari dilindungi daripada kesan maut gas sianida kerana Blackwood telah memberi mereka penawar pada malam Duta AS meninggal dunia. Dan Blackwood telah melarikan diri dari kuburnya dengan hanya membayar seorang polis untuk memecahkan penutup kuburnya dan gam semula. Semasa Sherlock menerangkan potongannya pada kes itu, blok pecah daripada jambatan itu jatuh ke atas Blackwood menyebabkan dia terjatuh dan tergantung hingga mati dari jambatan menara. Kembali ke 221B Baker Street, Sherlock menerangkan kepada Watson dan Mary betul-betul bagaimana Blackwood terselamat daripada gantungan asalnya dengan memakai jerat dengan cangkuk tersembunyi yang telah mengagihkan berat badannya ke pinggangnya. Sherlock juga mengetahui bahawa Blackwood ada memalsukan kematiannya dengan memakan bahan yang diperbuat daripada rhododendron yang membolehkan nadinya untuk menurunkan kepada hampir tiada untuk seketika. Sherlock telah memikirkan perkara ini kembali di Makmal Riordan. Irene memberitahu Sherlock bahawa majikan rahsianya ialah Profesor Moriarty, seorang lelaki yang berbahaya lagi cemerlang yang tidak boleh dipandang remeh. Sherlock dan Watson mengetahui bahawa seorang pegawai polis telah dibunuh dengan tembakan di kepala, ditembak pada jarak kosong dengan pistol berkaliber rendah dan sebahagian daripada peranti gas hilang. Sherlock, terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.